Topik pertama yang saya nak bahaskan adalah berkenaan dengan poin pertama, memberikan label manusia kepada makhluk-makhluk yang didakwa sebagai human ancestors. Okay? Bagi siapa yang percaya kepada teori evolusi, mereka berpegang bahawa kita ini, yang hidup hari ini, kita ada ancestors sebelum Homo sapiens ataupun Homo sapiens sapiens. Okay? Sebelum Nabi Adam, ada manusia-manusia lain yang telah wujud. Antara nama manusia-manusia ini mereka panggil sebagai, saya rasa awak pernah dengar lah, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthals, Denisovans, macam-macam lagi lah. Okay? Mereka panggil sebagai, ada orang label sebagai manusia. Dan saya nak mengkritik poin tersebut. Dan yang kedua adalah isu teori Adamic exceptionalism. Okay? Sahabat-sahabat sidang kalam dah pernah dengar ni 2-3 kali. Ada seorang ilmuwan yang bersama dengan Yakin Institute, nama dia David Solomon Jalajil. Dia ada mengedepankan sebuah teori dipanggil sebagai tawakuf berkenaan dengan Adamic exceptionalism dulu. Apa maksud Adamic exceptionalism? Orang yang berpegang pada teori ini mendakwa teori evolusi itu berlaku, tetapi tidak berlaku kepada Nabi Adam. Nabi Adam dikecualikan. Sebab tu dipanggil sebagai Adamic exceptionalism. Okay? So berlaku proses evolusi itu daripada organisma-organisma yang simple kepada organisma yang lebih kompleks. Tetapi Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam bukan hasil daripada teori ataupun proses evolution. Ini dipanggil sebagai Adamic exceptionalism. Baik. Tapi di dalam teori ini juga ada diselitkan satu dakwaan yang bagi saya dakwaan itu sebenarnya yang berbahaya. Apakah dakwaan itu? Dakwaan yang mengatakan bahawa ada kemungkinan di sana bahawa anak cucu Adam telah interbreed, ya, telah berkahwin ataupun kita kata mengadakan sexual intercourse dengan manusia-manusia lain yang bukan Adamic, non-Adamic. Jadi pendirian David Solomon Jalajil dan juga Shu'aib Malik dalam buku dia Islam and Evolution mendakwa bahawa dakwaan ini kita tidak boleh tolak. Tak boleh tolak. Bahkan kita kena tawakuf. Tawakuf tu maksud dia apa? Kita tak ada judgement on it. Why? Sebab didakwa Al-Quran tidak menyatakan anything about it. Al-Quran tidak mengatakan yes or no. Al-Quran tidak menafikan atau Al-Quran tidak mengisbatkan bahawa di sana ada kemungkinan anak cucu Nabi Adam berkahwin dengan susur galur yang datang daripada non-Adamic humans, yang mereka panggil sebagai non-Adamic humans. Okay? So-called manusia-manusia yang bukan daripada keturunan Nabi Adam. Dia kata ada kemungkinan berlaku kahwin campur. Dan ada orang yang mendakwa, bahkan benda ni sudah ada kajian, bahawa dalam DNA manusia moden hari ini didapati bahawa ada beberapa persen DNA Neanderthals. Dikatakan 4%. Dia bukan Neanderthal sahaja, bahkan ada DNA Denisovan. Okay? Lagi satu jenis, so-called human ancestors, ada dalam genetik manusia pada hari ini. Maka saya nak menyanggah kedua-dua dakwaan ini. Okay? So kita mulakan dulu dengan dakwaan yang kedua. Kita mulakan dengan dakwaan bahawa ada kemungkinan, ya. Saya tak kata David Solomon Jalajil, saya tak kata Shu'aib Malik mengatakan itu memang berlaku. Cuma mereka open to that possibility. Itu maksud konsep tawakuf. Tawakuf ni maksud dia boleh jadi, boleh tak jadi. Ada possibility. Betul ke Al-Quran tidak menafikan kemungkinan manusia hari ini pernah berkahwin campur dengan bukan non-Adamic humans ataupun manusia-manusia yang bukan daripada susur galur Nabi Adam? Benarkah Al-Quran is open? Al-Quran tidak menafikan, Al-Quran tidak mengisbatkan. Is that true? Saya nak menyatakan bahawa itu tidak benar. Saya nak menyatakan bahawa di dalam Al-Quran ada ayat yang jelas
yang menafikan dakwaan tersebut. So there's no such thing as tawakuf in this matter. Pendirian bertawakuf mengatakan bahawa saya tak kata tak, saya tak kata ya, tak boleh dalam isu ni. Tawakuf dibenarkan hanya kepada isu-isu yang mana Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak menyatakan pendirian ataupun ajaran dengan jelas. Tapi dalam isu ini ada. Bagi saya, ada penafian jelas khususnya dalam ayat pertama surah An-Nisa. Ayat pertama surah An-Nisa ada penafian secara jelas bahawa anak cucu Adam ataupun yang disebut sebagai manusia hari ini pernah berkahwin campur dengan non-Adamic humans. Ayat pertama surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Apa maksud ayat ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu daripada satu jiwa. Daripada satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripada satu jiwa ni Allah ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma. Kemudian Allah mengkembang biakkan daripada minhuma. Minhuma ini pronoun merujuk kepada apa? Satu jiwa itu dan pasangannya. Satu jiwa itu dan pasangannya. Daripada dua ini Allah kembang biakkan banyak lelaki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nama Allah itu kamu saling bersumpah menuntut satu sama lain, menuntut hak satu sama lain. Dan bertakwalah, takutilah berkenaan dengan al-arham, silaturahim, perhubungan silaturahim ataupun rahim-rahim itu sendiri. Berhati-hati dengan rahim seorang wanita. Berhati-hati dengan kemuliaan rahim seorang wanita. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan ke atas kamu. Baik. Shu'aib Malik dalam kitab dia Islam and Evolution ada menukil daripada David Solomon Jalalain di mana dia deal dengan ayat ini. Jadi bagi siapa yang menyangka bahawa kami tidak tahu bahawa David Solomon Jalalain dan Shu'aib Malik ada deal with this verse, we know about this. Tetapi apa yang saya nak cakap dekat sini adalah cara David Solomon Jalalain dan Shu'aib Malik. Amirul, are you okay? Amirul, are you okay? Is everything okay? Okay. Cara kedua-dua ini cuba menggunakan ayat ni atau cuba mengelak daripada makna sebenar ayat ini, itu yang saya nak expose pada hari ini. Okay. Baik, pertama sekali, ada sebuah dakwaan yang mengatakan bahawa bila Allah kata dia mencipta Adam daripada satu jiwa, jiwa dekat situ merujuk kepada apa? Kepada roh. Not necessarily kepada tubuh Nabi Adam. Jadi seolah-olah mereka nak kata tubuh kita ni boleh datang daripada mana saja. Boleh datang daripada Neanderthals ke, Denisovans ke, kan? Sebab Allah kata daripada satu jiwa itu merujuk kepada roh. Yang penting you ada roh Adam. You ada roh Adam. Tubuh you bercampur ke dengan so-called non-Adamic humans ke, it does not matter at all. It does not matter. Di sini saya ingin menyanggah. Saya nak mengatakan bahawa min nafsun wahidah. Bila dirujuk kepada diri, satu jiwa, satu diri, dia bukan sahaja merujuk kepada roh tetapi juga merujuk kepada tubuh manusia. Dia bukan sahaja merujuk kepada roh tapi juga merujuk kepada diri dan tubuh manusia. Bila kita sebut nafs, dia merujuk kepada roh saya dan tubuh saya. Apa buktinya? Buktinya, bila kita buka tafsiran para ulama, siapakah satu jiwa yang dibicarakan ini? Ulama tak khilaf. Kita boleh kata 99.99% tafsir yang ada, bila menafsirkan satu jiwa, dia merujuk kepada Nabi Adam. Tak, merujuk kepada Adam AS. Merujuk kepada Adam. Dia tak merujuk kepada benda lain, Nabi Adam. Okey. Ada tak kemungkinan dia merujuk kepada roh Adam sahaja? Tidak merujuk kepada tubuh Adam? Kalau kita bawa hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis yang sahih, di mana Nabi kata, wanita ini dicipta daripada tulang rusuk. Ialah lelaki. Okey. Bagi saya, literal. There's no reason for us to take it secara illiteral. Tak ada sebab. Kalau kita nak mengambil satu ayat tu sebagai kiasan, dia mesti ada qarinah.
Qarinah ni mesti ada penyebab, faktor yang membuatkan kita mengenepikan makna zahir ayat tu kepada makna kiasan. Tapi dalam hadis tersebut tidak ada sebab untuk kita mengenepikan. Ingat, penciptaan Nabi Adam miraculous. Penciptaan Hawa juga miraculous. Jadi sebagai Islam kita perlu percaya yang seorang wanita tu Dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam. dari tulang rusuk itu tu diambil dan dibentuk kan. Macam mana kita tak tahu. Macam mana kita tak tahu. Mungkin dia ambil essence, dia ambil pati, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi tidak ada sebab untuk kita mengambil hadis tersebut bukan secara literal. Now, apabila para ulama menafsirkan ayat dan menciptakan pasangan ni daripada satu jiwa itu, ulama membawakan hadis ini. Allah mencipta Hawa, Sayyidatina Hawa daripada satu jiwa itu daripada Adam AS, dan mereka membawa hadis Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Sayyidatina Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Maka apa saya nak bawa di sini? Saya nak menunjukkan bahawa bila dicipta pasal satu jiwa, mencipta daripada satu jiwa pasangannya, dia bukan sekadar merujuk kepada roh, tetapi juga merujuk kepada tubuh. Dan kalau kita baca ayat tu secara penuh, Allah bercakap tentang mengembangbiakkan manusia. Batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan bila perkembangbiakan manusia ni, dia bukan kembang biak roh saja. Dia juga kembang biak tubuh di atas muka bumi ini. Okey. Baik. Penyokong-penyokong teori evolusi ada mendakwa bahawa susah untuk kita terima secara saintifik daripada dua pasangan saja keluar semua manusia yang ada dalam dunia ni. Now we have around 6 billion plus. With all the genetic diversity, genetic variations. Ini yang dia orang sibukkan. Dia kata, kalau tengok Adam dengan Hawa, dua orang saja, mustahil dia menghasilkan genetic variation ataupun kepelbagaian dan kerencaman genetik yang ada pada manusia hari ini. Okay? Kalau kita compare antara manusia dengan manusia, yang paling jauh genetik dia memang jauh. The variation is far. Okay? Ada banyak variation. So dia kata tak mungkin datang daripada dua orang ni saja. Variation yang sebegitu banyak ni. Dia panggil sebagai genetic bottleneck. Bottleneck tu jadi sempit, kan? Kat bottlenecking tu di bagian sempit. So dia dakwa mesti ada yang lain-lain selain the first two couples. Mesti ada selain the first two couples. So kalau ikut istilah kita, mesti ada selain Adam dengan Hawa untuk memastikan berlaku genetic variation itu. Okey, ini yang mereka dakwa. Baik. Cuba tengok ayat tu betul-betul. Wa batha minhuma. Allah Subhanahu Wa Taala mengembangbiakkan daripada dua itu. Dua itu merujuk kepada Adam dengan Hawa. Dia tidak merujuk kepada selain Adam dan Hawa. Bukankah pelik bila kita baca ayat tu yang jelas nak menyatakan berkenaan dengan kemuliaan manusia dan keunikan manusia, tiba-tiba di sana kita berkembang biak dengan bantuan non-Adamic humans. Kita berkembang biak dengan bantuan Neanderthals, kita berkembang biak dengan bantuan Denisovans. Maka ia telah membatalkan ayat ini. Di mana kemuliaan manusia? Di mana keunikan ayat ini? Kalau Allah kata dan aku kembang biakkan manusia daripada dua itu, tiba-tiba bukan dua itu saja, ada lain. Dia secara tidak langsung telah menyanggah ayat tersebut. So bagi saya ayat ini jelas. Allah nak menceritakan bahawa bangsa manusia ini unik. Dia datang daripada Adam dan Hawa. Tidak ada percampuran dengan non-Adamic creatures. Bukan saja non-Adamic humans. Tidak ada percampuran dengan any non-Adamic humans, creatures. Tidak ada bercampur dengan beruk ke, dengan monyet ke, dengan babi ke, dengan lembu ke. Tak berlaku. Okey? Lagi satu hadis dalam Bukhari. Bukan Bukhari je, banyak. Dekat akhirat nanti, kita semua akan minta syafaat daripada para Nabi. Betul? Kita akan pergi satu Nabi. Sebab apa? Hisab belum start lagi. Lambat, manusia bimbang, takut, panas. So apa manusia buat? Kita beramai-ramai akan cari Nabi Adam dulu. Dan apa pujian yang kita berikan kepada Nabi Adam untuk supaya Nabi Adam minta pada Allah? Kita akan kata apa? Wahai Abul Bashar. Abul Bashar. Wahai ayah kepada Bashar.
Dan kalau kita baca buku Islam and Evolution yang ditulis oleh Syuaib Malik, di sana ada beberapa bahagian. Sebahagian orang berpandangan bahawa insan lain, bashar lain. Dia kata insan itu adalah yang telah ditiupkan roh. Bashar ni merujuk kepada tubuh kita sahaja. Bashar ni didakwa bahawa kulit yang tidak berbulu. Sebab manusia memang begitu. Kalau bandingkan banyak binatang-binatang lain, kita ni dakwa begitulah. Kalau dibandingkan dengan makhluk lain, kita ni kuranglah benda tu. Dia orang dakwa, inilah bukti. Kita dah menghilak, kita dah shed off kita punya bulu-bulu beruk dulu. Kita punya bulu-bulu monyet dulu. Sebab tu kita dalam fasa bashar. Tapi belum masuk fasa insan sebelum ditiupkan roh. Nabi Adam adalah bashar yang ditiupkan roh, maka dia jadi insan. Dia jadi insan. Masalahnya bila kita buka Al-Quran, ayat terakhir suratul Kahf, Allah cakap apa? Qul, wahai Muhammad, katakanlah, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah bashar seperti kamu. Maka perkataan bashar ni, dia bukan saja merujuk kepada manusia yang sudah ada roh. Dia juga merujuk kepada manusia yang ada tubuh dan ada roh. Mungkin dia punya konotasi tu sedikit berbeza. Insan maksud apa insan? La yusammal insanu insanan illa linisyanihi. Manusia tidak dipanggil manusia kecuali kerana lupanya dia. Lupa tentang apa? Ibn Abbas menceritakan kerana manusia melupakan dia dah ambil janji dengan Tuhan, dia lupa janji tu. Maka perkataan insan, dia ada perspektif tertentu. Bila kita sebut perkataan insan, kita lupa janji kita dengan Tuhan. Bila sebut bashar, dia merujuk kepada bahawa kita ni adalah satu makhluk yang indah, yang cantik, yang tidak buruk. Betul tak? Basharun. Lepas tu perkataan ins. Bashar ni maksud dia kulit. Kulit yang tidak berbulu tu dia bagi sebagai bashar. Itu bashar. Betul? Betul. Okey? Faham Jadi bila kita tengok perkataan bashar dalam Quran, katakanlah Muhammad, aku adalah bashar seperti kamu. Yuha ilayya, yang telah diwahyukan kepada aku, annama ilahakum ilahu wahid. Bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Okay? Jadi saya tidak berapa setuju kalau kita nak kata bahawa bashar ni merujuk kepada tubuh sahaja. Kan? Dia tidak merujuk kepada roh dan sebagainya. So bila Allah sebut sebagai nafsun wahidah, aku menciptakan kamu daripada satu jiwa, dia merujuk kepada roh Adam dan juga tubuh Adam. Buktinya saya dah jelaskan tadi. Allah cerita tentang perkembangbiakan. Yes. Orang tanya Ustaz, sebelum manusia pertama, yakni Nabi Adam AS, adakah kehidupan lain sebelum baginda? Mikroorganism atau lain-lain haiwan? Adakah Nabi Adam AS manusia pertama atau kehidupan pertama? Okey. Bab ini tak ada masalah untuk awak percaya. Ada binatang sebelum Nabi Adam ataupun tak ada binatang sebelum Nabi Adam. Ini tidak merosakkan akidah awak. Tapi kalau kita melihat kajian berkenaan dengan dinosaur, dan kita melihat umur Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, kita cenderung mengatakan dinosaur itu ada. Dan dinosaur itu telah wujud sebelum adanya manusia pertama. Tak ada masalah. Benda ini tidak mengganggu gugat akidah kita langsung. Sebab kewujudan dinosaur ni tak ada kaitan dengan, dia boleh dibahas secara terpisah daripada teori evolusi. Dia boleh dibahas secara terpisah daripada teori evolusi. Dan kita juga akui ada banyak binatang yang telah extinct. Betul? Extinct apa orang boleh panggil? Pupus. Binatang banyak adalah pupus. Dan kita tak boleh nafikan benda tu. Dan tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala ada menciptakan makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam yang juga telah pun pupus. Okay? Dan Al-Quran tidak ada nyatakan apa-apa mengatakan bahawa Adam adalah hidupan pertama. Ada tak? Dalam Quran, dalam Sunnah mengatakan bahawa Nabi Adam hidupan pertama, tak ada. Okay, so saya cenderung mengatakan ada hidupan pertama. Sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sebelum masa penciptaan Nabi Adam itu, bila Allah war-warkan kepada malaikat, dan malaikat tanya kenapa kena buat. Okay, menarik. Thank you so much for this question. Ini menjadi induk soalan ni. Saya akan ulang soalan tu. Soalan dia adalah, kalau tidak ada manusia ataupun makhluk yang macam manusia sebelum Nabi Adam, kenapa malaikat bercakap, ya Allah,
Adakah engkau nak mencipta satu makhluk yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah sama mereka? Betul tak? Okay. Very good. That's one good point. Jadi mereka mendakwa bahawa bukankah di situ seolah-olah mengatakan malaikat ni sudah mengetahui akan satu makhluk yang macam manusia atau yang berperangai seperti manusia. Saya kata yes, ada kemungkinan. Tetapi adakah itu membuktikan bahawa makhluk itu sudah ada? Tak semestinya. Ada tak di sana kemungkinan Allah dah beritahu pun malaikat sifat makhluk tu? Adakah kemungkinan? Mustahil kah? Bukankah malaikat telah diberitahu tentang kewujudan Rasulullah SAW? Bukankah orang Yahudi telah diberitahu tentang sifat-sifat Nabi SAW sebelum kelahiran Nabi SAW? Malaikat ada akses kepada sumber ilmu yang kita tak ada akses tu. Betul tak? So, ada kemungkinan lain. So, saya harap jangan hanya sempitkan kemungkinan kepada bahawa dah ada manusia ataupun makhluk seperti manusia. Atas sebab itu, malaikat bertanya soalan itu. Kemungkinan pertama, Allah dah beritahu mereka tentang sifat makhluk ini. Kemungkinan yang kedua, mereka buat kias. Di sana ada kemungkinan lain. Malaikat melihat kepada tabiat tanah itu. Dan boleh saja malaikat merumuskan. Sebab dia tahu setan dicipta daripada api. There's a very high chance that the angels know. Malaikat dicipta daripada cahaya, iblis ataupun jin itu daripada api. Dan dia boleh deduce perangai dia macam mana. So maybe bila dia tengok tanah tu, mungkin dia ada deduce bahawa tanah ni rendah sifat dia. Dia di bawah. Kan, dia bukan naik ke atas macam api ataupun cahaya. Dia nampak macam hina. Betul tak? Tanah ni di bawah. So, there are ada possibilities yang boleh membuka explanation lah lain bagaimana para malaikat tahu. Tapi bagi saya yang pertama tu lebih dekat dengan hati saya. Silakan. Ya. Tengok jawapan Allah kan. Allah tak kata salah. Sebab memang apa malaikat tu kata betul. Bukankah manusia buat kerosakan atas muka bumi ni? Bukankah manusia berbunuhan sama sendiri? Betul tak apa malaikat cakap? Betul. Cuma Allah tambah. Allah kata, aku tahu apa yang kau tak tahu. Dan apa antara perkara yang malaikat tak tahu? Saya suspek malaikat tak tahu Nabi Adam ataupun manusia ni boleh buat salah tapi dia juga boleh bertaubat. Kita bagi anggapan kita taubat ni benda kita dah tahu, benda biasa. Tapi fikir balik betul-betul, malaikat tak faham konsep taubat ni. Maka malaikat la ya'sun Allah ma amarahum. Malaikat tu dia tak boleh menyanggah apa Allah perintah. Malaikat boleh buat dosa tak? Bagi sisi malaikat itu, there's such thing as maksiat tak? Tak ada. La ya'sun Allah ma amarahum. Mereka tak boleh tidak mentaati Allah. Okay, kisah Harut Marut ni, ulama' kata mereka ini bukan sengaja. Allah perintah untuk buat macam tu. Dia orang ni tester, examiner. Faham? So, saya ada pernah dengar cerita yang Harut Marut ni diletakkan dalam badan manusia dan dia... Tak, benda tu Israeliat. Benda tu Israeliat. Didakwa. Dalam kitab tafsir ada. Tapi kesahihan dia diragukan oleh para ulama. Okay? Sebab dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dah kata dengan jelas. Apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Apa malaikat kata? Bila dia ajar sihir tu dia kata, kami ni ujian saja. Jangan kamu kufur. Itu bukan statement macam statement iblis. Iblis tak pernah datang pada kita, tak ada aku ni datang nak uji kau ya. Kan? Kalau aku menyembah Tuhan, aku cintakan Tuhan, aku uji. Iblis tak kata. Tapi Harut Marut cakap, kami ujian. Itu menunjukkan bahawa Harut Marut diperintah Allah untuk uji manusia dengan sihir. Untuk ajar mereka. Teach human beings. Dan saya ada satu teori pelik sikit. Saya nak buat kajian lebih. Saya suspect Harut Marut ni has something to do with Hermes. Sebab kalau awak nak tahu, Hermes ni lah bapa kepada sihir. Orang putih pun acknowledge that. Dan biasanya istilah orang putih ni, Jesus, Moses, nanti saya bahas benda tu. Tambahan S kat belakang tu adalah tambahan
Greek. Jesus, Moses, kan, tambah. Sama juga ada Hermes. Saya suspect nama asal dia Herm. Dia tak ada S kat situ. So dia dekat dengan Harut dan Marut. Dan perkataan Harut dan Marut ni adalah nama bukan Arab. It's a non-Arabic word. Dia macam Jabarut, Malakut. Ta tu kat belakang tambahan. So Har dengan Mar. So it has something to do with Hermes. Dan kalau tengok sifat-sifat Hermes, dengan cerita Harut Marut ni sangat dekat. This is my suspicion. Wallahu alam. Siapa yang minat nak kaji, kaji. Memang tak ada. Memang tak ada dekat internet, tak ada. Saya harap dapat satu penemuan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi malaikat la ya'sun Allah ma amarahum. Para malaikat tidak mampu untuk bermaksiat kepada Allah. Manusia boleh. Iblis boleh taubat tak? Iblis kemampuan ada, tapi dia tidak akan. Kan? Sebab dia jin. Dan jin termasuk mukallaf macam manusia. Betul? Malaikat mukallaf tak? Malaikat tidak mukallaf. Jadi mungkin malaikat tak tahu benda tu. Dia hanya tahu manusia ni buat kejahatan, bunuh-bunuh. Tapi konsep taubat tu. Ya, malaikat ada free will ke tak? Kalau dia free will. Okey, saya tak nak masuk isu tu dulu. Okey? Free will ni boleh ada limited free will. Betul tak? Free will boleh ada limited free will. Dia tak semesti you boleh pilih yang jahat atau yang baik saja you ada free will. Mungkin you hanya boleh pilih antara yang baik tu is degrees. That is also free will, kan? Maybe a limited free will. Allahu a'lam. So, bila kita bahas tentang macam mana malaikat ni tahu, malaikat tahu perangai manusia, tapi kebaikan manusia tu yang Allah kata, ini a'lamu ma la ta'lamun. Dan bila kita baca dalam muka surat yang sama, surah Baqarah tu, kat bawah tu, kisah tentang taubatnya Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan bukan tu saja, Allah Subhanahu wa taala juga mengajar Nabi Adam nama-nama, ilmu. Kemudian Allah cabar malaikat untuk name these things. Betul tak? Malaikat tahu tak? Dia tak tahu. Seolah-olah Allah nak kata, nampak tak? Adam ni special. First speciality Adam, dia boleh diprogram, boleh dimasukkan ilmu. Yes, dia mula jahil. Dia nampak lekeh berbanding malaikat dengan jin. Tapi dia boleh program dengan ilmu yang luar biasa. Dan dia boleh bertaubat. Bagi saya, ini dua keunikan manusia. Manusia boleh belajar, membetulkan kesilapan dia. Dan manusia juga boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak takkan boleh taubat selagi awak tak cari ilmu. Sebab tu, muka surat tu mencerita tentang keistimewaan manusia, kemampuan mencari ilmu. Dan yang kedua adalah keistimewaan manusia adalah kemampuan bertaubat. Dan lebih mudah sikit untuk kita bertaubat. Mungkin jin susah aku nak taubat, wallahu alam. Wallahu alam ni saya tak tahu. Okey. So clear. Baik, kita masuk sikit daripada perspektif sains. Okey, saya bukan saintis. Kalau saya salah betulkan, itu saja. Okay? Tapi kami tahu disiplin ilmu. That means if I want to speak about science, saya akan rujuk kepada pakar-pakar. Saya tak akan rujuk kepada saintis kedai kopi. Saya tak akan rujuk kepada macam isu agama juga. Awak jangan rujuk bab agama kepada geng-geng makrifat kedai kopi. Kan? Awak rujuk kepada orang-orang yang belajar betul-betul. Sains juga. Awak kalau bukan saintis, tak bermakna awak tak boleh cakap pasal sains. You can speak. You have to refer to the experts in the field. Dan experts tu mesti diiktiraf. Okay? Dia bukan expert yang you iktiraf sendiri. Dia mesti diiktiraf oleh kalangan mereka. Baik. Saya nak cerita tentang satu nama. Nama dia adalah Svante Pääbo. Svante Pääbo. Dia adalah seorang lelaki yang menerima Nobel Prize pada tahun ini. Ni hari terakhir kita sebut tahun ni. Malam ni dah tadi tahun depan, betul tak? Okay. Pada tahun 2022. Svante Pääbo ni, dia mendapat Nobel Prize atas penemuan dia berkenaan dengan apa? Yang baru ni dia, local reality. Tak. Dialah orang yang telah trace the genetic code of Neanderthals. Neanderthals. Okay. Bukan trace lah, maksud dia yang dah map out the genetic code of Neanderthals. Svante Pääbo nama dia. Saya tak pasti.
So dia dakwa bahawa dalam kod kita, dalam genetik kod kita, ada DNA Denisovan dan ada DNA Neanderthals. Bukan sakat Neanderthals, tapi ada juga Denisovans. Dan yang menariknya tentang sahabat Pabo ni, dia mengkritik cabang sains yang dipanggil sebagai paleontologi. Paleontologi ni adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang fosil, yang give dating kepada fosil-fosil di bumi. Carbon dating semua. So dia kata bahawa paleontologi ni adalah satu bidang ilmu yang banyak exaggeration. Sebab tu dia pegang pada genetics, DNA. Kalau tengok kepada paleontologi, adalah satu cabang sains yang banyak exaggeration, dia kata. Dan memang dibuktikan. Saya cadangkan bagi siapa yang minat dalam bab ini, boleh cari buku Dr. Jerry Bergman. Dr. Jerry Bergman, dia baru keluarkan satu buku tahun ini. Tahun ini 2022 tentang rekod. Apa dia panggil rekod? Rekod siapa? Orang Melayu panggil arkib. Kes-kes penipuan berkenaan dengan fosil-fosil dan its dating. 2 jilid dia keluarkan. Dan Dr. Jerry Bergman ni bukan orang main-main. Awak boleh Google. Dia ada 9 degrees. 9 degree ya. 9. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Ada 9 degree. Ini legit punya scholar. So dia bukukan, dia kumpulkan dalam 2 jilid sejarah penipuan fosil. Daripada zaman Piltdown Man. Dia jumpa tengkorak manusia yang baru 600 tahun. Dia cari rahang beruk, dia campurkan dan dia kata ini adalah intermediary species. Ini antara beruk dengan manusia. Piltdown Man bukan satu-satu kes ya. Dia bukukan sebanyak 2 jilid penipuan oleh orang-orang yang nak membuktikan kebenaran teori evolusi. Penipuan kepada fosil. Okay, so jangan main-main benda ni. So ada yang kata, oh fosil ni kami jumpa 30,000 tahun. Bila cek 200 tahun ni je. 40,000 tahun. Bila cek 50 tahun saja. Banyak kes ni berlaku. So Savant Pabo ni bukan sebarang orang. Dan bukan dia sahaja. Dr. Greg Kirby pun cakap benda sama. Ya, Dr. Greg Kirby adalah seorang paleontologist. Dia juga kata bahawa banyak exaggeration dekat dalam ilmu paleontologi ni. Now, maka di situ kita harus jangan mengambil carbon dating ataupun ilmu paleontologi sebagai exact science. Ni saya minta dan saya ajak. Dan kalau ada pakar-pakar paleontologi, adakah apa yang saya sampaikan ni betul ataupun tidak? Adakah ilmu paleontologi is an exact science? As exact as maybe mathematics? Matematik bukan sains, sorry. Matematik adalah ilmu. Adakah as exact as biology? Adakah as exact as other disciplines of knowledge? Apa dia? Sama juga dengan astrophysics. Astrophysics dengan paleontology. Dua ilmu ni, dia ada banyak speculation. Khususnya berkenaan dengan dating. Pentarikhan. Okay? Sebab you cannot turn back time. You cannot turn back time to verify it. You kata fosil ni 10 juta tahun. How can you be sure about that? Is there a way for you to turn back time untuk check, verify? Tak boleh. Dia tak se-exact untuk you kata air akan membeku pada darjah Celsius tertentu. Every time you try the same. Air pada darjah Celsius tertentu dia akan membeku. It's exact. You don't agree with me, you can verify it yourself. Betul tak? Tapi paleontology, dari segi pentarikhan, how can you verify it? How can you verify it? Now, saya tak setuju dengan pengistilahan lafaz manusia dinisbahkan kepada the so-called human ancestors. You panggil Homo erectus manusia erectus. Homo habilis sebagai manusia. Tak betul. Tak boleh. Kalau kita buka kamus dewan, kita tengok apa maksud manusia.
Makna manusia adalah Bani Adam. Dia seerti dengan Bani Adam, anak cucu Adam. Apakah takrif manusia dalam Kamus Dewan, dalam bahasa Melayu? Dia seerti dengan anak cucu Adam. Dia seerti dengan Bani Adam. Mana boleh you namakan Homo erectus sebagai Bani Adam? Sedangkan Homo erectus ni, kalau ikut teori evolusi ataupun Adamic exceptionalism, dia bukan Bani Adam. Dia bukan anak cucu Adam. So don't name it as manusia. Okay, mungkin ada yang dakwa manusia ni merujuk kepada satu makhluk yang beranatomikan manusia, seperti manusia, dan ada sapiens. Kan? Dia ada, kita kata, kecerdikan seperti manusia. Atas sebab itu Neanderthals dan Denisovans layak untuk dipanggil sebagai manusia. Bab ni saya setuju. Saya setuju. Sebab dari segi klasifikasi, pemegang teori-teori evolusi pun keliru dan confuse. Kenapa saya kata confuse? Dulu mereka dakwa bahawa Neanderthals, dia ni tak ada sapiens. Dulu lah, sebelum 1940 plus, dia orang kaji fosil, dia orang kata Neanderthals ni dia bawah daripada manusia. Dia bawah daripada Homo sapiens. Dia tidak ada sapiens. Dia ni caveman. Orang yang tidak ada, makhluk yang tidak ada kecerdikan. Tapi penemuan-penemuan fosil-fosil terbaru dapati bahawa they are not that different from us. Dia ada arts, dia ada symbolism, dia menanam orang yang mati. So dia ada ciri-ciri sapiens dekat situ. Atas sebab itu, kalau awak nak tahu, kita ni, manusia moden ni, terma saintifik dia hari ni tahu apa? Is Homo sapiens sapiens. Yang bagi saya satu klasifikasi yang bodoh. Mereka tak rasa tertarik kenapa diorang tanda manusia? Ha? Dia tak rasa tertarik kenapa fosil-fosil yang jumpa ni, Ya. dia boleh, kenapa dia nak tanam manusia? Uh, Dia rasa tu hari betul. itulah dia orang kata, proses menanam manusia ni menunjukkan bahawa makhluk tu, dia ni ada symbolic thinking. Kenapa dia tak biarkan manusia dimakan oleh makhluk lain? Kan? Sebab dia ada percaya for sacredness of a human life. Bahawa diri manusia ni ada kemuliaan. Kenapa macam tu lebih kepada diorang ni memang anak cucu Adam pula? Itulah dia. Kalau kita fikirkan balik, itu adalah bukti menunjukkan bahawa mereka ni adalah anak cucu Adam. Yang mereka ada religious thought. So that part they agree. They agree, kalau kita tengok Neanderthals ni, dia memang ada religious thought. Sebab tu dia orang kata, sebenarnya Neanderthals ni pun Homo sapiens. So dia orang tukar categorization dia. Dia masukkan Neanderthals, dia masukkan Denisovan kepada Homo sapiens. Jadi apa beza Neanderthals dengan kita? Di situ dia orang terpaksa tambah Homo sapiens sapiens. Apa ni? Sapiens square. Manusia cerdik-cerdik. What kind of language is this? Saya nak tanya. Lagi power ni lah. Saya nak tanya biologist, saya nak tanya orang-orang yang berpegang pada teori evolusi, what kind of terminology is this? Sekejap. Manusia bijak yang bijak. Sebab apa? Sebab ada manusia bijak yang kurang bijak. What kind of language is this? Just admit you were wrong. You were wrong thinking that Neanderthals are not Homo sapiens. You were wrong thinking that Denisovans were not Homo sapiens. They are Homo sapiens. That is why dalam DNA kita ada DNA Neanderthals. Because they are humans. Dalam DNA kita ada DNA Denisovans sebab they are humans. Like you and me. Cuma sedikit perbezaan, but they are humans. That's why kita boleh interbreed. Apa definisi spesies? Spesies ni adalah yang boleh interbreed with each other. Kita tak boleh breed dengan gorila sebab dia bukan sama spesies dengan kita. Kalau breed tak jadi apa? So kalau kita boleh breed dengan Neanderthals, kita boleh breed dengan Denisovans, that means they are the same species as us. So stop calling them as human ancestors. They are humans. Sorry kuat Saya ni kadang-kadang passionate sangat. They are human beings. That's why ada berlaku perkahwinan. So it's a non-issue. Dalam DNA kita ada DNA Denisovan dengan Neanderthals. That doesn't prove that evolution theory is right, is true. That also doesn't prove that Adamic exceptionalism is true. Bahaya teori ni.
then stop naming Homo erectus as manusia. They are not human beings. They are not Adams. Jangan terjemah sebagai manusia. Bukan manusia mereka itu. Mereka bukan anak cucu Adam. Mereka bukan, kalau ikut teori evolusi. Cari nama lain. Nak panggil Neanderthals manusia, silakan sebab memang dia orang manusia. Nak panggil Denisovans sebagai manusia, silakan sebab memang diorang ni adalah manusia. Silakan. Saya nak tanya pasal apa yang Ustaz cakap tadi pasal Neanderthal dan Denisovans tadi ni. Saya nak tanya ada kemungkinan mereka ni sebenarnya turunan Bani Adam juga sebenarnya, mungkin daripada cabang anak-anak lain. Thank you, Amir. Tapi Ustaz dah pasal itu. Dua ni. Ada satu lagi yang saya nak tanya, yang macam David Solomon Jilajil dengan Syed Malik, diorang faham tak apa diorang punya suggestion diorang ni macam nak mengatakan ada keturunan Bani Adam ni melakukan persetubuhan dengan binatang, and then keturunan diorang ni yang jadi nabi-nabi kita kan, macam Nabi Muhammad, kita semua nak kata kita ni adalah hasil binatang punya. Okey, dia tak kata bahawa Neanderthal tu binatang. Sebab tu dia panggil manusia. Tapi non-Adamic humans. Manusia yang bukan cucu Adam. Tu yang saya persoalkan pengistilahan itu. Manusia hanya anak cucu Adam. Bukan anak cucu Adam, bukan manusia. Stop it as that. Kalau you kata Homo erectus manusia, itu menimbulkan kekeliruan dari segi keagamaan. Dan saya minta sahabat-sahabat kita yang mungkin pakar dalam bidang sains, cek balik you punya pengistilahan. Dia tidak selari dengan Al-Quran dan tidak selari. Kalau kata, who are you comparing to David Solomon Jalajil dengan siapa, Syed Malik. Saya dah baca kitab dia, Islam and Evolution. Cara dia menafsirkan ayat 1 surah An-Nisa itu sangat tidak betul. Sangat tidak tepat. Siapa yang nak video lain, boleh type Adamic Exceptionalism oleh satu YouTube channel dia panggil Tarash. T-A-R-A-A-S-H. Dia juga menggunakan hujahan yang sama. Dia gunakan ayat 1 surah An-Nisa. Tapi ada argument yang saya bawa ni dia tak sebut juga. Okay? Dia guna argument lain which to me is also powerful. Tapi saya ada tambah argument dekat sini. So, istilah manusia tu tak tepat. Lagi satu, tidak ada bukti untuk mengatakan bahawa Denisovans, Neanderthals ni bukan anak Adam. Bukan anak cucu Adam. Sebab saya kata tadi, dari segi dating, itu bukan exact science. Kalau you percaya sebagai exact science, then you have to prove to us there is an exact science. You have to be very frank to me, say this is 100% certain. Kalau you sendiri kata this is 99% certain, then say that ada one possibility that you are wrong in this matter. Okay, ada satu possibility mengatakan bahawa dating ni salah. Dating yang mengatakan bahawa Neanderthals datang sebelum Nabi Adam adalah salah. Ada kemungkinan dia salah. So, saya mencadangkan teori yang lebih selamat untuk kita mengatakan bahawa Neanderthals, Denisovans ni hanyalah anak Adam. Mereka ni anak Adam. Dan pentarikhan Nabi Adam itu bukan pentarikhan yang exact. Bila ahli sejarah mengatakan bahawa 6,000 tahun antara Nabi Adam dengan kita atau 10,000 tahun antara Nabi Adam dengan kita, that itself is not exact. Why do I say that? Sebab kalau ambil kira umur Nabi Nuh, Nabi Nuh 950 tahun. Betul tak? Adakah Nabi Nuh seorang 950 tahun? Saya berpegang tidak. Sebab kalau Nabi Nuh seorang 950 tahun, kaum dia dah percaya dia seorang Nabi. Nabi ramai akan ikut dia. He's a miracle man. Bapa dia kata Nuh ni dah ada sebelum aku lahir, dia dah ada dah. Atau aku pun cerita Nuh ni dah ada. Tapi dia orang kata bahawa Nabi Nuh ni bashar seperti mereka. Betul tak? Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh ni manusia je. Manusia macam kita yang nak melebih-lebih ke atas kita. That means bukan Nabi Nuh seorang 950 tahun. Mungkin adalah generasi dia. So kalau satu generation 950 years, imagine ada 20-30 generation between Nabi Nuh and the next Nabi. Itu dah berapa puluh ribu tahun tu. Betul tak? So untuk kata 6,000 years atau 10,000 years, to me it's not an exact science. So the safer theory is to say that these so-called humans
these so-called human ancestors, they are nothing but the children of Nabi Adam alaihi salam. Okay, last point sebelum saya beralih kepada poin yang lain. Ini dalam jurnal yang dipublish oleh sebuah website yang nama dia Genetics. Website ini kepakaran dia adalah tentang genetics. Dan dia publish macam-macam jurnal pasal genetics, penemuan terbaru dalam bidang genetics. Ada satu jurnal yang bertajuk Waiting for Two Mutations with Applications to Regulatory Sequence Evolution and the Limits of Darwinian Evolution. Apakah antara rumusan jurnal ini? Rumusannya adalah, dia kata, untuk dua mutasi yang bermanfaat berlaku, for two beneficial mutation to happen in the human species or in our ancestor to become humans, for just two mutations to happen, it takes 100 million years. 100 million years for just two beneficial mutation to take place. Okay, satu perkara kita kena faham. Teori evolusi mendakwa berlaku proses random mutation. Okay. Atau bagi orang yang beragama Islam yang nak percaya teori evolusi, mungkin dia akan tweak di situ, dia akan kata bukan random tetapi mutasi yang dipandu Tuhan. Ni saya sedang mengkritik golongan yang mendakwa berlaku proses random mutation sehingga mencetuskan evolusi manusia, ya, daripada Australopithecus afarensis kepada Homo sapiens sapiens. Baik. Jurnal yang dipublish oleh website ini, Genetics, yang bertajuk Waiting for Two Mutations with Applications to Regulatory Sequence Evolution and the Limits of Darwinian Evolution. Boleh cari jurnal ini. Antara rumusannya, antara perkara ataupun dapatan jurnal ini adalah mengatakan untuk berlaku hanya dua mutasi yang bermanfaat. Ya, hanya dua proses mutasi yang bermanfaat untuk beralih kepada Homo sapiens sapiens memerlukan 100 juta tahun just for two beneficial mutation to take place. Now, tadi saya minta sahabat-sahabat saya buat kira-kira sikit. Sebab perbezaan genetik antara Australopithecus afarensis dengan Homo sapiens sapiens bukan 2 atau 3 atau 4 atau 10, 30, 40, 50 perbezaan genetik. Tak. Perbezaan dia adalah berpuluh juta ataupun beratus juta pada DNA tu. Ingat, dua beneficial mutation perlu 1 juta tahun. Kalaulah kita kata 50 million genetic mutations that need to take place for Australopithecus afarensis untuk jadi Homo sapiens sapiens, kira 50 juta kali 100 juta. Okay, sorry. Tadi dua mutations. So let's put it as 25,000. Sorry. Betul lah. Let's put it at 50,000. 50,000. Dua perlu 100 juta. Betul. So kalau 50 perlu berapa lama? 50 jarak. So maksud dia untuk satu mutation berlaku, kita ambil secara purata is maybe 50 million years. Betul tak? Sebab tadi dua mutation memerlukan 100 juta tahun. So satu mutation memerlukan, ni purata let's put it as okay, kita kurangkan lagi lah. Kita letak 30 million years. For one, 30 million. So 30 million times by 100 million. 30 million times by 30. 30 million times by 100 million. Times 100 million. 100 million. Yes. Oh, dah sampai keluar E. Dah keluar E. Dah keluar E tak boleh lah. Dah. Okay, so sampai dah keluar E. Dah keluar E tu dah lebih atas daripada quadrillion kan. Okay, cuba buat kat Google. Jangan buat dekat calculator, buat kat Google. 30 million times 100 million. Berapa zero keluar? 30 million.
Ada berapa kosong? Darab 100 million. Ya. Yeah. 30 million times 100 million. Berapa kosong keluar? 15 zeros. 15 zero is what? What's the name? 3E plus 19. 15 zero, nama dia apa? Okay, 15 kosong apa nama dia? Just type a number with 15 zeros. Apa nama dia? 15 zeros. Ya. Yeah. Dia panggil Google. Ni Syekh Google lah. Ni kita boleh rujuk Syekh Google. One quadrillion 500 trillion. One quadrillion. Dia panggil apa? Quadrillion. Okay. So, berapa quadrillion? Answer dia? So, 15 quadrillion lah. So, 15 quadrillion years. You need 15 quadrillion years at least. Betul tak? Untuk dapat that. Ni kita kiraan kasar. Sebab dia kata nak dapat 2 beneficial mutation perlu 100 juta tahun. Sedangkan daripada Australopithecus afarensis kepada Homo sapiens sapiens, berpuluh juta perbezaan perlu berlaku. Mutasi, berpuluh juta mutasi perlu berlaku. Dan umur dunia ni, saya kalau mengikut kajian mereka juga, around paling lama pun 5 billion years. Betul? The Earth. How old is the Earth? Around 5 billion years. 4.2 kan, tak silap saya. 4.2, let's put it at 5 billion years. Jauh tak dengan 15 quadrillion? Jauh. Okay, so ni saya ajak masyarakat kita untuk fikir-fikirkan. Jadi ni berapa kritikan? 4.5 ya, 4.2, 4.5 dekat. Let's put it at 4.5 billion years. So umur dunia tak cukup untuk berlaku proses evolusi tersebut. Kecuali mereka datang mendakwa berlaku rapid evolution. You tak boleh suka-suka kata rapid evolution, you kena datang bawa kadar dia. Bila berlaku rapid evolution tu dan kenapa berlaku rapid evolution. Tak boleh suka-suka kata berlaku ada proses mempercepat. Sebab kita nak tahu sebab. Okay? So cukup itu kritikan saya kepada dua isu, endemic exceptionalism yang berlaku crossbreeding antara manusia Homo sapiens dengan Homo neanderthals. Sebenarnya Neanderthals adalah Homo sapiens, Bani Adam juga adalah Homo sapiens, dua-dua Bani Adam. Ini adalah cadangan saya. Okay? Hentilah memanggil the others sebagai manusia. Sebab mereka tak sampai piawai untuk dipanggil manusia. So hakikatnya, sebenarnya, kalau awak nak tahu, sampai ke hari ini, penyokong teori evolusi tidak dapat dan tidak berjaya mendatangkan satu intermediate species antara Australopithecus afarensis kepada Homo sapiens sapiens. Australopithecus afarensis ni adalah bro. Disepakati bro. Homo sapiens sapiens manusia moden. So kalau dia kata berlaku proses evolusi, kena datangkan kepada kita intermediate species. Dia dah dakwa macam-macam. Dia kata Neanderthals. Nah kita dah buktikan bahawa Neanderthals bukan selain manusia. Dia Homo sapiens. Denisovan manusia. Mereka dakwa Homo habilis. Dan Homo habilis pun ada paleontologist yang mengatakan bahawa Homo habilis ni is nothing but an ape. Bukan half human, half ape. Tak, dia apes. Dulu didakwa ada Lucy. Lucy pun kat tengah-tengah didakwa. Lucy pun sebenarnya hanyalah apes. Dapatan baru mengatakan bahawa dia nothing but apes. So, makhluk yang dekat ke manusia ni, dia dakwa half-half. Sebenarnya manusia. Yang belas ini, dia kata half manusia, half ape, sebenarnya adalah bro. Saya rasa problem bila tokoh tambah daripada evolusi ni. Yes. Dia selalu lukiskan manusia tu. Penipuan. Itu lukisan penipuan. Macam primitif sangat. Macam bodoh jauh punya. Contoh. Dia tak pernah fikir ke yang manusia dulu pun lupa macam pakai baju macam kita kat. Yes. Dia akan draw betul-betul macam monyet. Tapi tinggi, tegak, bipedal. Boleh berjalan atas dua kaki. Dia ada pendekkan tangan dia. Kan? Lepas tu bila kita tengok Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh Nebraska Man kan. Saya pernah cerita pasal Nebraska Man.
Nebraska man ni didakwa sebagai intermediate species. Tapi Nebraska man ni, tahu tak dia orang jumpa apa? Dia hanya jumpa molar teeth dia, gigi geraham dia saja. Gigi geraham, daripada gigi geraham tu dia lukis satu manusia, sebahagian beruk. Just gigi geraham. Daripada gigi geraham tu dia katalah makhluk ni perangai macam ni budaya dia, ni cara hidup dia daripada satu gigi geraham. Sebab itulah Greg Kirby kata ini adalah satu cabang ilmu yang banyak exaggerations. Ini reconstruction exaggerated. Yes. So sampai hari ini tidak ada satu intermediate species yang berdiri di tengah-tengah antara Australopithecus afarensis dengan Homo sapiens sapiens. Secara pasti dia hanya ada spekulasi sahaja. Maka saya minta kepada mereka-mereka yang tak setuju dengan apa yang saya cakap, sampaikan hujahan anda, patahkan apa yang saya bawa. Dan alhamdulillah kita ada para doktor, ya. Kita ada pakar-pakar bidang yang mengatakan apa yang saya katakan. Kita ada pakar bidang tafsir, kita ada pakar bidang biologi juga. Okey, dan sejarah manusia, human origin juga. Okey. Tadi saya lupa nak sebut. Ada seorang profesor, nama dia Profesor Bernard Wood. Bernard Wood ni, dia adalah profesor tentang human origins di George Washington University di Amerika Syarikat. Dia kata Homo habilis is nothing but an extinct ape. So ni pakar bidang ke tak, saya tanya. Dia profesor bidang human origins di George Washington University. Dia pakar bidang asal usul manusia. So dia kata Homo habilis ni hanya extinct ape. So soalan dia, adakah di sana fosil makhluk yang pasti dia adalah di antara monyet dengan manusia? Setahu saya belum ada lagi. Yang didakwa dekat dengan beruk Afrika ni sebenarnya hanyalah beruk yang telah extinct. Yang didakwa dekat dengan Homo sapiens sapiens tidak lain hanyalah manusia seperti kita. Dia ada perbezaan sedikit saja. Okey, wallahu a'lam bissawab.